Selamat sejahtera kepada semua murid. Dalam PDPR Sains pagi ini, cikgu akan bincangkan soalan dalam modul KPS yang telah pelajar buat. Dan saya akan terus bincangkan kertas modul 2. Diharapkan pelajar sudah bersedia dengan modul-modul sains. Okey, kita tengok dulu penghantaran tugasan dalam Google Classroom 2 minggu yang lepas. Didapati ramai pelajar, ada sebahagian pelajar lah tak faham arahan. Dia tak baca pun. Sepatutnya pada tugasan, untuk tugasan yang diberi pada 19 September, pelajar perlu upload semua pembetulan bahagian A, B dan C. Dalam tugasan ni. Kita tengok siapa yang tak hantar tu ataupun tak buat pembetulan. Orang yang sama Adam, Darwin, Danish Aiman ini memang sejak tahun lepas bulan 3 ni tak pernah guna Google Classroom. Iqbal, Zakira, Nofara, Maizan, Nabila, Aisyah ni. Ini pelajar-pelajar tak baca arahan. Saya tak faham lah. So, you tahu kenapa keputusan you teruk? Ada yang gagal, tak capai ETR. Sebab sikap kamu sendiri. Yang tak fokus, arahan saya sudah bagi dalam grup WhatsApp, sudah bagi dalam Google Classroom, tak baca. Main letak je. Ada yang tugasannya terbalik. Dia tak kisah bagaimana layout. Tak faham lah. Kalau exam macam ni you letak, macam mana orang nak tanda Fikir Dan minggu lepas punya lagi teruk. Semakin bentuk kecitakan lah. Daripada 13 orang yang hantar, hanya 8 sahaja, 8 pelajar ada baca arahan. Soalan KPS. Jadi tugasan yang lengkap yang dalam PDF yang perlu kamu hantar adalah modul KPS. Modul yang tentang teknik micro. Yang ini. Saya kata buat dari soalan ini sampai ke muka surat ni. Sampai habis. Sebab minggu sebelum tu, pada 19 September, pelajar sudah hantar ketiga-tiga pembetulan kan bahagian ABC. Jadi yang ini automatik hantar KPS lah. Yang tak ikut arahan tu, Christina, Intan. Jingru lagi sekali, minggu lepas hantar jawapan yang sengit, minggu ini pun sama. Yang sengit minggu lepas. Dah 2 minggu berturut-turut. You upload PDF, you guna logik lah. Sengit macam ini. Kalau tanda macam mana nak tengok? You sendiri boleh tengok ke sengit macam ni? Mira tak ikut arahan, Fatin pun sama, Aisyah. Yang ikut arahan itu budak-budak yang boleh menguasai punya. Yang lain tu semua tak hantar. Adam, Ziwang, Darwin, Diwasri, Junhao, Danish Aiman, Iqbal,
Nafisa, Zakira, Nofara, Maiza, Nabila, Sunwei. Ada yang masih belum join lagi. Inilah keadaan yang makin menduka citakan. Lepas you dapat vaksin lagi teruk. You tak nak belajar. Saya tak tahu apa yang kamu fikirkan. Okey, kamu langsung tidak mementingkan subjek teras SPM. Tak ada disiplin dalam mengikuti PDPR. Saya harap kamu akan berubahlah. Okey? Kerana apa yang kamu dapat capai, sebenarnya kamu yang menentukannya. Sikap kamu sendiri yang menentukannya. Kalau kamu tak ada kesedaran, sungguh pun sudah dinasihat oleh cikgu, itulah yang kamu pilih. Okey, saya harap kamu faham. Jadi saya pilih salah seorang murid punya kerja untuk dibincangkan. Dan pelajar lain, semua pun ada jawab pada modul ini kan. Saya nak kamu tanda. Kalau salah, buat pembetulan. Tak faham, tanya. Okey, yang ini saya pun sudah bincang dalam Google Meet yang lepas. Tiga cakra penisilin T1, 2 dan T3 dengan kepekatan yang berlainan diletakkan di atas permukaan agar-agar berneutron. Piring Petri itu dieramkan dalam keadaan terlangkup pada suhu 37 darjah Celsius selepas 2 hari. Satu kawasan jernih terbentuk di sekeliling setiap cakra. Diameter kawasan jernih diukur dan dicatatkan seperti dalam jadual di bawah. Dalam jadual ini didapati bahawa diameter kawasan jernih pada sekeliling cakra penisilin T2 adalah paling besar. Okey, pertama sekali dalam jawab soalan bahagian A kan. Bila kamu sudah baca soalan itu, dah faham, kamu perlu tentukan, kena pasti pemboleh ubah dalam soalan. Ini ialah langkah pertama. Tak kira soalan bawah tu tanya apa, ini kamu perlu buat dulu. Okey? Tentukan dengan tepat PM, PB dan PD. Okey? PM, kepekatan antibiotik ataupun kepekatan penisilin, bergerak balas, diameter kawasan jernih. Kalau pemboleh ubah bergerak balas yang tersirat, kamu boleh tulis pertumbuhan bakteria. Pertumbuhan bakteria ialah PB tersirat. PD, isi padu agar neutron. Yes. Ataupun jenis bakteria. Okay, pemerhatian. Bandingkan PB tersurat. Teknik menjawab bahagian A telah pun banyak kali diulangi, tetapi mesti ada juga pelajar yang tak ingat ataupun tak faham, tak tahu nak buat macam mana. Jadi setiap kali saya akan terus ulang benda yang sama. Okey? Sebenarnya sains ini sangat senang untuk dapat A. Okey, kalau pelajar fokus benar-benar menguasai teknik menjawab bahagian A, bahagian C, soalan 11, yang lain tu kamu dapat menjawab soalan kebat, nak dapat tak ada masalah. Yang penting kamu nak fokus ke tak. Nak bagi tumpukan perhatian kamu dalam menghafal, mengingat, menguasai teknik menjawab itu ke tak. Okay? Semua itu bergantung kepada diri kamu. Nak capai grade apa. Okay, balik kepada sini. Pemerhatian ialah banding PB tersurat.
Bandingkan diameter kawasan jernih. Di sini kita ambil yang paling luas ni. Diameter kawasan jernih. Diameter kawasan jernih di sekeliling cakra penisilin 2 paling besar. Mengapa? Beri sebab dalam inference. PB tersurat kerana PB tersirat. Diameter kawasan jernih di sekeliling cakra penisilin 2 paling besar kerana kepekatan penisilin 2 P2 paling tinggi dan dapat membunuh lebih banyak bakteria. Betul. Hipotesis adalah satu pernyataan yang mengaitkan hubungan di antara PM dengan PB. Dan formatnya adalah apabila PM, maka PB. Apabila kepekatan antibiotik bertambah, maka diameter kawasan jernih di sekeliling cakra antibiotik lebih besar. Definisi secara operasi bagi penisilin. Penisilin ialah bahan yang ditunjukkan oleh PB tersurat. Okay. Diameter kawasan jernih yang lebih besar apabila kepekatan antibiotik lebih tinggi. Okay. Teknik menjawab TSO. Kalau kamu tak tahu, kamu boleh catatkan ke atas sini. Istilah ialah kata hubung yang ditunjukkan oleh PB tersurat yang bagaimana apabila PM, okay? Apabila PM tu macam mana? Jadi kena kaitkan okey, bahagian sini PB tersurat bagaimana apabila PM macam mana? Sebenarnya kamu perlu nyatakan apa yang dibahagikan dan apa yang dilakukan. Ini maksudnya lah. PB tersurat bagaimana apabila PM macam mana. Okey. Yang lain tu saya minta kamu buat sendirilah. Dah upload dalam Google Classroom. Minggu seterusnya saya akan pilih salah seorang punya untuk dibincangkan dan masa selebihnya saya akan bincang yang baharu. Raja di bawah menunjukkan keputusan eksperimen untuk mengkaji kesan suatu antibiotik yang mempunyai kepekatan yang berbeza ke atas pertumbuhan bakteria. Soalan 22 dan 23 adalah sama. Okay. PM kepekatan antibiotik, PB diameter kawasan jernih, PD jenis bakteria. Pemerhatian. Diameter kawasan jernih pada cakra antibiotik berkepekatan tinggi
lebih besar. Mengapa? Diameter kawasan jernih pada cakram antibiotik berperkataan tinggi lebih besar kerana kerana lebih banyak bakteria telah dibunuh. Ataupun kerana pertumbuhan lebih banyak bakteria telah terencat pertumbuhannya. Itu boleh. Kerana lebih tinggi keperkatan antibiotik, lebih banyak bakteria akan dibunuh. Dia sama dengan atas lain. Okey, definisi secara operasi bagi DSO. Okey, definisi secara operasi bagi antibiotik. Yang tadi dia tanya penicillin kan? Penicillin sebenarnya ialah suatu antibiotik. Jadi jawapan sama dengan yang atas tu. Antibiotik ialah bahan yang ditunjukkan oleh diameter kawasan jernih yang lebih besar apabila keperkatan antibiotik lebih tinggi. Okey, hipotesis apabila keperkatan antibiotik bertambah, maka diameter kawasan jernih di sekeliling cakram antibiotik lebih besar. Betul. Okey, untuk ini saya bagi betul, tapi DSO salah kerana tak ada perkataan-keperkataan. Okey, inference diameter kawasan jernih pada cakram antibiotik berkeperkatan tinggi lebih besar kerana lebih banyak bakteria telah terbunuh dalam kawasan jernih. Itu boleh. Ingat, kawasan jernih menunjukkan kawasan tanpa bakteria kerana ia telah dibunuh oleh antibiotik. Okay, seterusnya, soalan ni. Okey, TB kehadiran yeast. Kerana yang Raja A ni tak ada yeast, Raja B ada yeast. Bergerak balas, luas adunan roti. Kita tak guna istilah luas, kita guna size. Okay, PD, masa yang digunakan, atau tempoh masa. Okay, pemerhatian, bandingkan saiz adunan roti. Bandingkan PB tersurat. Okay, saiz adunan roti pada Raja B bertambah apabila yeast hadir.
Inference. Mengapa? Kamu beri sebab. Mengapa saiz adunan roti pada darjah B bertambah apabila yeast hadir? Okey. Yeast ini sebenarnya dia ialah suatu mikroorganisma jenis kulat. Jadi, bila kulat ini dia mendapat nutrien iaitu glukosa. Okay. Dalam yeast dia ada enzim zinase. Enzim zinase ini dia boleh menguraikan glukosa, okay, yang dalam roti. Roti ini adalah karbohidrat. Karbohidrat ada kanji. Kanji ada glukosa. Faham tak? Okay. Enzim zinase dalam yeast dia akan menguraikan glukosa dalam roti untuk menghasilkan gas karbon dioksida. Okay. Inference ialah saiz adunan roti pada darjah B bertambah apabila yeast hadir kerana enzim zinase dalam yeast menguraikan glukosa menghasilkan karbon dioksida. Saya masih ingat teknik menjawab yang diberi oleh GKMP sekolah di Johor Bahru yang cikgu lelaki itulah. Dia punya gambar aja lebih kurang sama dengan ini, soalan ni. Dia kata inference ialah yeast membiak. Yes, yeast ni memang membiak kerana dia dapat ni nutrien kan. Okay. Semua mikroorganisma boleh membiak bila dia ada nutrien. Faktor nutrien yang salah satu sebab pertumbuhan mikroorganisma. Tapi di sini saiznya berkembang kan. Saiz adunan roti berkembang sebenarnya disebabkan oleh gas karbon dioksida yang terhasil. Okay. Akibat penguraian glukosa oleh enzim zinase dalam yeast. Itu paling tepat. Okay, DSO bagi yeast. Yeast ialah suatu bahan. Bahan yang ditunjukkan oleh saiz adunan roti yang lebih besar selepas 1 jam. Selepas 1 jam ni masih tak lengkap perlu tambah lagi. Saiz adunan roti yang lebih besar selepas 1 jam.
Okey, betul-betul. Di sini kita dapat masukkan apa yang dilakukan tak? Tak dapat Selepas 1 jam. Okey, okey. Ingat dalam DSO ni, you tak perlu mention lagi PB tersirat. Jangan masukkan lagi inference ke dalam sini Okey. DSO ini ialah bahan istilah ialah kata hubung yang ditunjukkan oleh apa yang kamu dapat perhatikan, iaitu PB tersurat dan apa yang kamu lakukan. Hipotesis, apabila yeast ditambahkan ke dalam adunan roti, ataupun apabila yeast hadir, ataupun ditambahkan bolehlah. Ditambahkan dengan dalam. Apabila yeast ditambahkan dalam adunan roti, maka saiz adunan roti menjadi lebih besar. Okey, betul. Ataupun apabila yeast hadir, ataupun apabila yeast dicampurkan dengan apabila yeast dicampurkan dengan adunan roti, maka saiz adunan roti bertambah dan menjadi lebih besar. Okey. Yang penting ayat kamu ada ikut format. Walaupun penggunaan perkataan ataupun tata bahasa ada sedikit tidak betul, itu tidak akan menyebabkan kamu kehilangan markah. Yang penting ikut format, PB, pemboleh ubah semua perlu betul. Please tolong ingat hafal teknik menjawab tu. Pemerhatian inference hipotesis DSO ni. Okey, soalan 25. Raja A dan Raja B menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan kekurangan fosforus terhadap pertumbuhan tumbuhan. Raja A dia menggunakan larutan kotor tanpa fosforus. Didapati bahawa anak benih dalam tabung uji X selepas 2 minggu nampak saiz daun dia bilangan akarnya berkurang kalau berbanding dengan tabung uji Y. Okay. You banding saiz daun tu. Saiz daun yang bukan pucuk tu. Ini kecil, ini lebih besar. Okay. Apa fungsi fosforus? Okay, ingat fungsi fosforus ia adalah untuk pertumbuhan akar. Untuk pertumbuhan akar. Kalau untuk nitrogen,
kekurangan nitrogen menyebabkan daun menjadi kuning. Kalau kekurangan kalium, daun dengan tisu mati di tepi daun dan ada tumpuk berang. Okey. PM, jenis larutan kotor. Jenis larutan kotor. Kurang tepat. Tapi boleh diterima lah. Jawapan yang lebih baik ialah kehadiran fosforus. Okey, beri sila betulkan jawapan you. Jenis larutan kotor boleh diterima tapi bukan jawapan yang paling baik. Okey. Jawapan yang tepat ialah ini. Bergerak balas bilangan akar. Boleh? Betul? Ini ialah PB yang tersurat. Kalau PB yang tersirat, boleh tulis size daun. Okay. Salah satu ciri-ciri kekurangan fosforus pada tumbuhan ialah daun di bahagian atas lebih kecil. Daun di bahagian atas lebih kecil. Tapi ingat, fungsi utama fosforus adalah untuk pertumbuhan akar. Sekiranya kekurangan fosforus, maka bilangan akar bagi anak benih itu akan berkurang. Jawapan lain yang boleh diterima ialah pertumbuhan atau pertumbuhan anak benih. Ni bibit tersirat. Dimalahkan isi padu larutan kotor. Okay, betul. Tempo masa eksperimen. Okay, pemerhatian. Bilangan akar anak benih pada raja A lebih sedikit. Ya, dalam pemerhatian, you perlu buat perbandingan. Jadi, perlu ada istilah yang menunjukkan you ada setengah bandingkan. Lebih kena tambah. Okay. Mengapa bilangan akar anak benih pada raja A lebih sedikit? Inference. Bilangan akar pada raja A lebih sedikit ataupun kurang kerana tiada kehadiran fosforus dalam pertumbuhan anak benih. Okey, betul. Okey, bagus.
dia ada nyatakan PB tersirat dan PM sebagai sebab. Okay, dalam inference, walaupun dia punya format ialah PB tersurat kerana PB tersirat, kadang-kadang sebab itu you kena tambahkan dengan PM. Hipotesis. Apabila kehadiran fosforus dalam larutan kutu, maka pertumbuhan anak benih normal. Bagus lah, jawapan Grace ni macam ada pergi tuition lah. Apabila fosforus hadir, apabila terdapat kehadiran fosforus dalam larutan kutu, maka pertumbuhan anak benih normal. Very good. Secara umumnya dalam hipotesis ni kan, hipotesis okey. Apabila PM maka PB. PB ini biasanya merujuk kepada PB tersirat. Jika you tulis PB tersurat, bukan salah lah. Tapi lebih baik tulis yang PB tersirat. DSO bagi larutan kutu lengkap. Larutan kutu lengkap ialah suatu bahan yang ditunjukkan oleh PB tersurat itu bilangan akar anak benih yang banyak. Betul. Yang lebih banyak. Okey. Selepas 2 minggu. Bagus. Okey, saya haraplah pelajar betul-betul menguasai ini. Bila menguasai sesuatu, selepas tu dia akan menguasai, bukan on off Kali ini boleh menguasai, bila exam blackout tak boleh. Okey? Itu tak patut berlaku. Saya harap kamu akan konsisten lah dalam penguasaan teknik menjawab. You betul-betul menguasai masa exam, you akan yakin. Takkan panik lah, blackout lah, tak dapat jawab. Okey? Itu tak patut berlaku. Okey, seterusnya yang soalan ini. Raja A, lautan kutu lengkap. Raja B, guna lautan kutu tanpa nitrogen. Okey? Soalan KPS ini modul vaksin. Saya kena tengok dia punya soalan. Raja A dan B di bawah menunjukkan susunan radas yang digunakan dalam suatu eksperimen untuk mengkaji pertumbuhan anak benih jagung. Di sini dah ada nyatakan tempoh masa eksperimen. Jadi, jangan tulis PD itu tempoh masa eksperimen kerana dia tak ada dinyatakan dalam soalan. Kita tak boleh reka sendiri. Apa-apa boleh ubah tu kena berdasarkan kepada soalan itu. Okey, setengah ini belajar. Okey tak? (23) orang join. Harap kamu bukan tengah tidur ke, makan ke, buat benda lain. Saya harap you tengah kat meja you, tengah tulis jawapan atau tengah tanda.
Walaupun saya sudah banyak kali cakap tentang teknik menjawab bahagian A, tapi saya tak boleh anggap semua pelajar sudah menguasai. Kalau semua sudah menguasai, itu bermaksud semua orang dapat A. Okey? Tapi hakikatnya bukan. Berdasarkan kepada analisis PPT bukan. Jadi saya kena setiap kali akan ulang semula. Okey, jenis lautan kutu sebagai PM, okey, boleh terima. Kerana ini lautan kutu lengkap, ini lautan kutu tanpa nitrogen, boleh. Ataupun kehadiran nitrogen. Okey, ingat. Apa yang kamu perlu capai hari ini ialah kamu mesti ke arah skor markah penuh untuk bahagian A. Faham tak? Skor markah penuh untuk bahagian A iaitu 20/20. Di sini bukan lagi bilangan akar. Ingat, fungsi nitrogen ini ialah untuk pertumbuhan. Okey? Pertumbuhan-tumbuhan. Ataupun warna daun. Pertumbuhan anak benih jagung. Warna daun dimalahkan bukan warna kertas. Ini memang tak ada kena-mengena lah. Dimalahkan ialah okey, tengok buku. Dimalahkan isi badu lautan kutu, saiz dan jenis anak benih, cahaya dan suhu. Sama dengan tadi lah. Isi padu lautan kutu tu kena dimalahkan. Kalau buku teks you boleh tengok muka surat 60. Pertumbuhan anak benih jagung, pertumbuhan tumbuhan boleh. Kalau yang PB tersurat ialah warna daun. Untuk larutan kutu lengkap, warna daun anak benih jagung adalah berwarna hijau. Bagi anak benih yang tumbuh dalam larutan kutu tanpa nitrogen, warna daunnya adalah kuning. Okey? Di sini perhatian you kena bandingkan kedua-dua, jangan hanya tulis satu sahaja. Warna daun anak benih jagung dalam raja A
Daun anak benih jagung dan raja A berwarna hijau. Manakala daun anak benih jagung dalam raja B berwarna kuning. Okey. Ingat perhatian ni jangan kata PB tersirat. Salah tu. Okey. Kalau you tulis pertumbuhan anak benih jagung dalam raja A tidak normal. Manakala pertumbuhan anak benih jagung dalam raja B tidak normal. Salah. Sebab pemerhatian you ni kena bandingkan PB tersurat. Okay? Pemerhatian banding PB tersurat. Okey, definisi secara operasi bagi pertumbuhan anak benih jagung. Okey, kita bagi kepada ni dulu Lepas pemerhatian, you jangan inference beri sebab mengapa daun anak benih jagung dan raja A berwarna hijau. Okey. Kalau pelajar sikap tak nak berubah, memang banyak alasan lah. Cakap tak jumpa link lah. Saya tak faham lah. Memang banyak alasan punya bagi orang yang ada penyakit malas. Okey. Jadi, inference betulkan warna daun anak benih jagung dalam raja B berwarna kuning kerana yang inference ini you beri inference bagi salah satu pemerhatian sahaja. Daun anak benih jagung dan raja B berwarna kuning kerana jangan kata kekurangan kerana tiada nitrogen hadir dalam ataupun kerana tidak terdapat nitrogen dalam faham?
Warna daun anak benih jagung dan rajabi berwarna kuning kerana tiada nitrogen dalam rawatan kotor. Kerana nitrogen tidak hadir dalam rawatan kotornya. Itu boleh. DSO bagi pertumbuhan anak benih jagung. Okay, sekarang setelah pertumbuhan itu, pertumbuhan anak benih jagung ialah proses yang ditunjukkan oleh warna daun. Yang apa? Berwarna hijau. Kalau tulis berwarna kuning pun boleh. Apabila kehadiran nutrien nitrogen dalam lautan kotor. Okay. Apabila terdapat kehadiran nitrogen dalam lautan kotor. Hipotesis apabila kehadiran nitrogen dalam rautan kotor maka pertumbuhan anak benih jagung normal. Okay, bagus. Okay, dalam hipotesis apabila PM maka BB tersirat macam mana? Okay, soalan next. Soalan 27. Seorang murid menjalankan kajian untuk menentukan kesan fosforus atas pertumbuhan pokok orkid. Okay. Fosforus adalah untuk pertumbuhan akar. Kekurangan fosforus menyebabkan bilangan akar berkurang. Soalan ini sama dengan soalan nombor 25. Murid tersebut menggunakan kaedah aeroponik dengan menyemburkan larutan baja yang berbeza pada pokok orkid P dan pokok orkid Q 2 kali seminggu. Darjah di bawah menunjukkan keputusan selepas 2 bulan. Rawatan baja yang berbeza. Okay, jenis rawatan baja, ya. Ataupun kehadiran fosforus. Bergerak balas bilangan akar, yes. Dimalahkan jenis pokok orkid, betul. Pemerhatian, bandingkan PB tersurat. Saya ini belum makan sarapan lagi, jadi ada sedikit lapar. Excuse me ya, kalau saya makan.
Pemerhatian You tengok gambar aja nih. Apa yang berbeza? Pokok kipi, bilangan daun, ataupun saiz daun. Okey. Selain bilangan akar, boleh tulis bilangan daun ataupun saiz daun. Okay, pemerhatian bilangan daun dan bilangan akar dan bilangan daun. Pokok okipi lebih banyak. Okay, betul. Sekiranya dalam pemerhatian you hanya bandingkan bilangan akar itu pun dah boleh dapat markah pun betul. Okay, bilangan akar dan bilangan daun. Pokok okipi lebih banyak kerana kehadiran fosforus dalam pertumbuhan pokok okipi. Okey, bagus, betul. Kerana terdapat kehadiran fosforus dalam kerana kehadiran fosforus menyebabkan pertumbuhan pokok kipi sihat ataupun normal. Okey. Ingat, PB tersirat di sini ialah pertumbuhan pokok kipi normal. PB tersurat ya bilangan akar dan bilangan daunnya lebih banyak. So, tambah ini ya. Yang tadi pun sama. Yang ini. Ini soalan nombor 25. Kerana tiada kehadiran fosforus dalam pertumbuhan menyebabkan ini. Kerana tiada kehadiran fosforus menyebabkan sini tulis ketidakhadiran. Kerana ketidakhadiran fosforus menyebabkan pertumbuhan anak benih tidak normal. Terbantuk pun boleh. Okay, inference ini dia selain daripada sebab itu kena bagi PM kaitkan juga dengan PB tersirat. Okay. DSO bagi pertumbuhan pokok orkid. Pertumbuhan pokok orkid ialah proses yang ditunjukkan oleh bilangan akar dan bilangan daun dalam keadaan yang normal.
Tak boleh. Di sini you mesti nyatakan PB tersurat. Kadang normal ini ya PB tersirat. Tak boleh ya. Okey. Yang ditunjuk oleh bilangan akar dan bilangan daun yang lebih banyak. Apabila kehadiran neutron fosforus. Okey. Okey. Nanti saya akan share jawapan yang telah saya bincang dalam grup. Saya akan send PDF ini. Seterusnya, soalan 28. Raja A dan B menunjukkan eksperimen untuk menghasilkan etanol melalui proses penapaian. Raja A larutan glukosa ditambahkan dengan air suling. Dalam raja B menggunakan larutan glukosa yang ditambahkan dengan yeast. KPP untuk kehadiran yeast. PM kekeruhan air kapur. Betul, bagus. Okey, kalau PB yang tersirat ialah penghasilan gas karbon dioksida. Kehadiran gas karbon dioksida ini yang menyebabkan air kapur menjadi keruh. Okay, isi padu larutan glukosa benar dimalahkan. Betul. Bagus. Pemerhatian. Kehadiran dua makin kurang ni. Okey, harap belajar terus fokus Semak jawapan, lengkapkan jawapan you pada modul ni. Salah, kalau salah buat pembetulan. Jawapan lengkap upload dalam tugasan minggu lepas tu. Air kapur B menjadi keruh manakala air kapur A tiada perubahan. Betul. Inference. Air kapur B menjadi keruh kerana gas karbon dioksida terbebas ataupun terhasil. Hipotesis, apabila yeast ditambah ke dalam larutan glukosa, maka gas karbon dioksida berhasil. Betul. DSO bagi penapaian. Penapaian ialah proses yang ditunjukkan oleh perubahan warna air kapur menjadi keruh apabila ditambah dengan yeast. Yes, very good. Ingat, dalam DSO, you kena nyatakan apa yang kamu perhatikan melalui PB tersurat dan apa yang kamu lakukan. Apa yang kamu lakukan ialah berkaitan dengan PM. Okay, soalan 29. Darjah A dan B menunjukkan eksperimen untuk mengkaji kesan asid etanoid dan larutan amonia ke atas latex. Okay.
Apa yang dibulatkan itu ialah apa yang sama, iaitu yang dimalakan dalam eksperimen. Itu isi padu latex. PM, asid etanoik dan rautan amonia, betul. Atau asid dan alkali. Jenis rautan pun boleh. Bergerak balas, penggumpalan latex atau penggumpalan latex ialah bibir yang tersirat. Bibir tersurat ialah keadaan latex. Okey. Pengapastian bibir tersurat dan bibir tersirat sangat penting kerana itu yang diperlukan untuk kamu menjawab pemerhatian dan inference. Pemerhatian, bandingkan bibir tersurat, itu keadaan latex. Keadaan latex pada raja A menggumpal apabila, tak perlu kata apabila. Keadaan latex dalam raja A menggumpal manakala keadaan latex dalam raja B tiada perubahan. Tiada perubahan bermaksud kekal dalam keadaan cair. Jangan rasa jemu untuk tulis keadaan latex tu semula. Kat depan you sudah tuliskan. Manakala, then you kena tulis semula. Okay? Pastikan ayat kamu lancar, lengkap. Latex pada raja A menggumpal apabila bercampur dengan asid etanoik kerana ini bukan asid hidrogen. Ini ion hidrogen. Kerana ion hidrogen yang bercas positif boleh mempercepat penggumpalan latex. Okay. Keadaan latex pada raja A. Kalau tak dapat tidak menambahkan perkataan keadaan, tak ada masalah. Okay. Apabila bercampur dengan asid etanoik, you tulis tak apa. Tak tulis pun tak apa. Okay. Asid ialah bahan yang ditunjukkan oleh keadaan latex bertukar daripada cecair kepada pepejak apabila bercampur dengan asid etanoik. Okay, very good. Okay, apabila bercampur dengan apa, kena nyatakan, namakan asid itu. Untuk hipotesis, apabila latex bercampur dengan asid, maka proses penggumpalan latex akan berlaku. Okay, betul. Apabila latex ditambahkan dengan asid ditambahkan ke dalam latex, maka penggumpalan latex berlaku. Bagus. Okay, soalan 30, dia tentang eksperimen untuk membandingkan sifat kekenyalan getah asli dan getah terukan. Apa maksud kenyal? Kenyal bermaksud
keadaan sesuatu getah yang boleh balik kepada panjang asalnya selepas pemberat dialihkan. Okay. Jadi, di sini getah terukan adalah lebih kenyal berbanding dengan getah asli. Ya. Ingat, masuk kenyal bukannya dia boleh ditarik dengan panjang. Bukan. Ya. Kekenyalan bermaksud keadaan jalur getah yang boleh. Okey, kekenyalan bermaksud panjang jalur getah yang tidak berubah selepas pemberat dialihkan. Okey, pemboleh ubah dimanipulasikan ialah getah asli dan getah terukan, betul? Atau jenis getah pun boleh. Jenis jalur getah. Bergerak balas, panjang getah. Salah. Panjang asal pun panjang getah. Panjang semasa pemberat digantung pun panjang getah, betul tak? Ketiga-tiga ini pun maksudnya panjang getah. Jadi kena spesifik. Panjang getah yang mana? Satu ialah yang bergerak balas. Ini. Okay. Panjang getah selepas pemberat dialihkan. Ataupun pemanjangan getah. Bagi getah terukan, pemanjangan getah tidak berlaku selepas pemberat dialihkan. Jadi pemanjangan getah ini ialah bibir yang tersirat. Tersurat ya panjang getah selepas pemberat dialihkan. Okay, jisim pemberat kena sama walaupun dalam soalannya tak label pemberat kan. Tak label jisim pemberat. Secara logik itu adalah perlu dimalahkan. Selain itu, perhatikan ini panjang asal. Jalur getah pun merupakan PD. Perhatian, panjang jalur getah selepas pemberat panjang getah terukan ataupun getah asli, tengoklah apa yang kamu nak banding. Panjang getah asli selepas pemberat dialihkan lebih panjang berbanding dengan getah terukan. Macam ni baru betul. Kalau you tak tulis selepas pemberat dialihkan, tak dapat markah. Okay, inference. Panjang getah asli selepas pemberat dialihkan lebih panjang kerana getah asli kurang kenyal.
Okay. Maksud kekenyalan ialah keadaan jalur getah yang boleh balik semula kepada panjang asalnya selepas pemberat dialihkan. Maksudnya ketahanan regangannya lebih tinggi. Dia boleh diregangkan dan dia tahan dan tidak akan putus. Tidak akan menjadi kendul dengan mudah. Okey, definisi sial operasi bagi getah terbukan. Getah terbukan ialah bahan ya, yang ditunjukkan oleh ditunjukkan oleh ya PB tersurat. Panjang getah yang tidak berubah. Selepas pemberat dialihkan. Okey ya. Bagi getah terbukan, pemanjangan getah tidak berlaku selepas pemberat dialihkan. Okay, hipotesis. Di sini tak sesuai guna apabila marker. Apabila marker ini digunakan apabila marker ini boleh digunakan bila PM dengan PB ini dua-dua boleh diukur. Sekarang, getah asli dengan getah terbukan, you tak boleh measure. Dia tak ada parameter. Tak ada ukuran, faham tak? Jadi, di sini kamu just banding sahaja, banding kekenyalan. Okay? Okey, kalau tulis macam ini bukan salah. Saya ignore di grammar, you akan dapat markah. Tapi jawapan ayat yang lebih betul ialah getah terbukan lebih kenyal berbanding dengan getah asli. Okay, ini cara buat hipotesis. Kaitkan PM dengan PB tersirat. Soalan last. Nanti saya juga ingat tugasan hari ini ialah you kena siapkan tugasan minggu lepas. Uploadkan jawapan yang betul dalam yang minggu lepas punya link Google Classroom. Dan minggu ini ialah you buat kertas model 2. Nanti saya tunjukkan mana satu. Kertas model 1 sudah kita bincang. Okey, dulu. Okey. Itu kamu boleh jawab semula. Okey. Tapi saya tak nak ulang balik lah apa yang saya dah bincang tu. You buat yang kertas model 2. Okay, Raja menunjukkan susunan radas untuk mengkaji hubungan antara jisim dan inertia. 3 tin A, B dan C ditolak pada masa yang sama dengan daya yang sama. Okay. Masa yang diambil bagi setiap tin untuk berhenti berayun dicatatkan. Keputusan eksperimen dicatatkan dalam jadual di bawah. Okay. Tin A diisi dengan 200 gram tanah, tin B 400 gram tanah, tin C diisi dengan 800 gram tanah. Dari tin A kepada tin C, okay, dia punya jisim tanah bertambah. Nampak? Bila masa yang diambil untuk tin berhenti berayun pun
semakin bertambah. Apabila jisim tanah tu, dalam tin bertambah. Okay, first step, kena pasti ketiga-tiga pemboleh ubah dengan betul. Kalau pemboleh ubah pun salah tu, yang lain pun akan mungkin dijawab dengan salah. Hey, PM bukan jenis tin. Jenis tin dia sama je. Jenis tin sama dengan bentuknya. Kan, tak ada apa yang berbeza. Berbeza ialah ni jisim. Sebab itu saya suka bincang guna jawapan murid tau. Kalau jawapan saya macam tak membantu, saya tak tahu you ada buat ke tak. Kalau saya bincang jawapan murid, itu baru boleh membantu kamu. Itu baru panggil teknik menjawab. Okay, jisim tin. Okay, bergerak balas. Masa yang diambil untuk tin berhenti. Berayun. Tak perlu nyatakan unit. Bila nak nyatakan unit ialah bila you jawab soalan esei nombor 11 dalam bahagian penjaduan data. PB tersurat itu kena ada unit dalam bracket. Dimalahkan ketinggian tempat eksperimen. Kan? Daya ayunan yang dimalahkan. Masa yang sama, tak susah juga. Daya ayunan yang dimalahkan. Pemerhatian, kamu bandingkan masa yang diambil untuk tin berhenti berayun. Masa yang diambil untuk tin C berhenti berayun lebih lama berbanding dengan tin D dan tin A. Okay, betul. Ataupun ni boleh tulis masa yang diambil untuk tin C berhenti berayun paling lama pun boleh. Okay, mengapa? Katakan sebabnya dalam inference. Masa yang diambil untuk tin C berhenti berayun lebih lama kerana yes, inertia. Inertia lebih besar. Inertia tin C lebih besar. Menyebabkan memerlukan masa lebih panjang tak perlulah. Sebab di bahagian depan ayat sudah mention. Jadi akhir ayat ini tak perlu lagi ulang benda yang sama. PB tersirat kat sini. Masa yang diambil untuk tin berhenti berayun yang PB tersurat. Yang tersirat ialah inertia. Ya, PB tersirat. Okay, hipotesis. Apabila jisim tin bertambah, maka inertia bertambah. Inertia tin. Okay, bagus. Okay, hipotesis kita guna PB tersirat. Okay, inertia. Lebih sesuai. DSO bagi inertia. Inertia ialah suatu keadaan. Dia bukan proses.
Keadaan yang ditunjukkan oleh masa yang diambil untuk tin berhenti berayun yang lebih lama apabila jisim tin lebih besar. Apabila diisi dengan tanah. Apabila ini mesti mention tentang PM. Yang bagaimana? Okay, DSO you kena spesifik. You kena nyatakan ditunjukkan oleh PB tersurat yang bagaimana apabila PB apabila PM itu macam mana. Okay. Itulah tentang perbincangan dan juga jawapan bagi KPS. Dan tugasan kamu ialah kamu siapkan kertas model 2. Ni. Okay. Dalam SPM, soalan yang pertama adalah soalan tentang lukisan graf. Paksi X dan paksi Y itu, ingat mesti guna skala yang betul dan label paksi. Dengan tajuk dan kalau ada unit, nyatakan. Okay. Carta palang adalah bermaksud carta yang ada jarak antara palang itu. Kalau histogram, dia adalah untuk variasi selanjar. Dia rapat. Okay. Rapat bermula dari paksi Y itu. Okay. Bahagian B, ingat saya nak you buat Kalau you tak ada pelajar buat, maksud kita tak ada apa nak perlu bincang dalam minggu depan. Okay. Teknik menjawab kita adalah berdasarkan kepada jawapan murid. Dengan guna jawapan murid, baru saya boleh pointkan teknik menjawab ini betul ke atau tidak. Soalan 7. Okay. Tugasan ialah siapkan perbincangan hari ini, pembetulan semua. Kena ada penandaan upload dalam yang minggu lepas punya. Dan minggu ini nanti saya wujudkan tugasan yang baru. You kena uploadkan jawapan ini yang lengkap. Tolong, bila you buat dalam PDF, susunan muka surat itu ikutlah muka surat 1 hingga akhir. Dan layout itu jangan tunggang langgang, melintang, menegak, campur-campur. Please. Semua kena dalam bentuk menegak. Tak boleh sengit. Okay, ini ubah dululah. Soalan nombor 8 dengan 9 perlu kamu lakukan. Ada soalan pada chapter. Buat model payung terjun, membantu penerjun melakukan pendaratan dengan selamat. Soalan 10. Okey. Untuk bahagian B, soalan kehebat itu
8, 9 dan 10. 5, 6, 7 soalan aras rendah ataupun 5, 6 rendah lah. Soalan 7 sederhana. 8, 9, 10 ada kebat. Ada mereka cipta yang kamu kena lukis dan label. Lukisan. Okey, 3 markah ini dia boleh ia bagi markah dari segi gambar raja berlabel ataupun dalam penerangan. Mana-manalah yang dapat yang menyumbangkan markah, dia akan tengok. Okay. Sama, ini ialah format. Jadi masa peperiksaan pertengahan tahun itu kali pertama kamu didedahkan kepada format sebenar SPM kertas tua yang bermula tahun ini. Jadi jangan kata, oh cikgu selalu emphasize tentang bahagian A dengan C, soalan sebelah saja, yang lain tak perlu fokus, akan dapat A. Bukan. Nak dapat A, ketiga-tiga bahagian tu kena tahu buat, fokus. You master dululah yang asas tu, bahagian A, bahagian C, soalan 11, soalan konsep itu kamu mesti tahu. Okay. Bahagian B yang asas tu soalan nombor 5, 6, 7. Okay, ini semua soalan yang aras rendah you kena menguasai tu. Okay, soalan 11 pernah buat kan? Untuk kertas modal SPM saya ambil dari buku Nilam ini, semua soalan ini, okay, saya pun sudah bincang soalan 11 tu. Jadi saya nak kamu buat juga. Tak semestinya kamu boleh skor 100% lah. Okay. Bukan bermaksud apa yang kamu pernah buat dulu, soalan yang sama, dan kali kedua tak boleh ulang. Tak. Jadi saya tetap nak kamu jawab soalan 11 ini. Dalam test pad lah. Kalau tempat sini boleh tulis jawapan, cukup untuk kamu. You boleh tulis kat sini. Jadi saya rasa buat dalam test pad lebih baik kerana bahagian sini hanya cukup untuk tulis prosedur saja. Lukis gambar raja berlabel dan pencerahan data ni tak cukup ruang. Okay, jawab pada test pad. Bagi soalan bahagian C. Soalan 12 ialah soalan konsep. Kepentingan kita nitrogen, kekalkan kesuburan tanah, huraikan proses penambahan ion nitrat dalam tanah. Penambahan ion nitrat dalam tanah, dia boleh berlaku melalui tindakan kilat dan letusan gunung berapi. Ini yang first. Yang kedua, melalui peningkatan nitrogen oleh bakteria peningkat nitrogen yang hidup dalam nodu akar tumbuhan legum. Jadi huraikan itulah, you boleh refer kepada textbook. Soalan 13 ialah soalan penyelesaian masalah. Okey? Kena pasti masalah. Terangkan bagaimana kita dapat mengatasi masalah pencemaran mikroplastik. Jadi, masalah ini ialah inilah. Masalah pencemaran mikroplastik. Penjelasan masalah ialah you nyatakan punca masalah. Apakah yang menyebabkan pencemaran mikroplastik? Okay, jadi you kena tulis semula masalah ini. Masalah pencemaran mikroplastik berpunca daripada
Berpunca daripada bermaksud disebabkan oleh mana-mana sebabkan oleh apa? Tengok balik sini. Pencemaran mikroplastik dikesan menjadi ancaman kepada manusia yang memasuki sistem rantaian makanan melalui ikan termasuk di Malaysia. Mikroplastik ialah plastik yang telah menjadi hancur atau terurailah serpihan plastik yang kecil dan ia telah masuk ke dalam rantai makanan laut. Ya, contoh tertelan oleh ikan, tertelan oleh penyu. Jadi penyu ikan mati. Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Sim Zin berkata, kajian awal menunjukkan sumber protein utama negara terjejas susulan pencemaran mikroplastik. Okay, dalam soalan dia tak ada nyatakan punca, betul tak? Jadi punca masalah pencemaran mikroplastik ini kamu kena fikirkan lah. Apakah yang menyebabkan? Okay. Okay, berpunca daripada pelupusan sisa plastik yang tidak wajar. Yang tidak wajar bermaksud yang tak betul. Pelupusan sisa plastik yang tidak wajar bermaksud membuang plastik secara merata-rata. Contoh, buang ke dalam laut menyebabkan pencemaran laut. Buang ke dalam longkang menyebabkan tersumbatnya sistem peparitan. Ini maksudnya lah. Okey, jadi kamu perlu cadangkan 3 cara atau 3 kaedah bagaimana you nak menyelesaikan. Itu cadangkan 3 kaedah pelupusan sisa plastik yang terancang. Tidak wajar, tidak terancang pun boleh. Kaedah terbaik ambil daripada sini. Salah satu, tak kira metod mana satu. Dan jelaskan pilihan ini. Kamu kena link dengan mengatasi masalah. Contoh. Apa-apa ialah kaedah terbaik kerana dapat mengatasi masalah pencemaran mikroplastik yang berpunca daripada pelupusan sisa plastik Okey. Jelaskan pilihan anda adalah guna cara ini. Link balik kerana dapat mengatasi masalah yang berpunca daripada siapa. Okey. Kaedah terbaik ini haruslah logik. Haruslah yang orang tengok daripada 3 kaedah yang dicadangkan, mana satu yang terbaik.
Okay? Jangan sengaja pilih yang kurang baik itu sebagai yang terbaik. Faham maksud tak? Okay? You boleh cadangkan perupusan sisa plastik dengan menggunakan incinerator dan lain tu, dua tu you fikirkan. Okay, itu sebab sedikit tentang cara lah bagaimana you kena buat lah tentang kertas model SPM2 ini. Dan sebelum berakhir, saya nak screenshotkan kehadiran hari ini. Okey, cikgu-cikgu semua perlu isi kehadiran dalam SPDPR. Dan pelajar yang tidak mengikuti Google Meet ini, sekiranya dia juga tidak menghantar tugasan dalam Google Classroom, ini bermaksud dia tidak hadir, tidak mengikuti. Okey, untuk PDPR subjek itu. Jadi, dia kiralah murid yang tercicir. Okey? Untuk subjek berkenaan pada hari itu. Okey? Sekarang boleh keluar daripada GM ini. Ingat, siapkan tugasan. Kertas model SPM2. Siapkan pembetulan KPS hari ini, upload dalam link minggu lepas. Okey, baik sama.